sebelum aku bertukar aliran lah. Dulu aku gitaris kumpulan Sofia. Jadi aku nak ulas sikit pasal kumpulan Sofia ni. Aku masuk kumpulan Sofia masa album sebelum bukan masa album, sebelum merakamkan album Anak Lia yang gambar duduk atas motor tu. Album Sofia yang pertama kalau tak silap aku Kembali kalau tak silap. Tapi masa tu aku tak ada. Aku belum masuk Sofia lagi. Masa tu gitaris dia Zamri. Jadi aku masuk Sofia masa album yang kedua, Anak Lia. Jadi penerbit album Anak Lia, nama dia Thomas Ham. Dia bukan orang Melayu. Jadi Thomas Ham ni, dia ni baru balik daripada luar negara, daripada Berkeley. Jadi dia kebetulan dia baik dengan Wananda punya bos. Jadi kebetulan mungkin jugalah Wanada bercerita dengan dia, katakan ada satu grup nama Sofia nak masuk studio buat album. Jadi pihak Wanada ambil ataupun lantik Thomas Ham sebagai penerbit. Jadi berjalanlah rakaman tu macam biasa. Jadi aku pun masa tu baru first time masuk studio rakaman ni. Aku tak tahu macam mana dia punya proceeding. Masuk studio aku tak pernah tengok kan. Jadi first time masuk aku tengok saja apa yang diorang buat. Jadi drum, bass, semualah dah masuk, dah sebulan lebih dah masa tu. Jadi bila tiba part gitar, Thomas Ham dia main gitar. Dia main gitar dalam, aku tak ingat berapa lagu dia main. Jadi satu hari tu dia buka mulut. Dia buka mulut pada aku. Dia kata, "You tak mau cuba main ke?" Dia kata. "Pasal ini lagu-lagu Melayu. Saya punya feel Melayu tu kurang." Sebab dia kemungkinan besar lah, kalau tak silap aku, dia agama Kristian. Jadi dia lebih pada lagu-lagu Mak Saleh. Jadi aku kata, "Kalau you bagi, saya cuba main." Jadi dia kata, "Tak apa, cuba." Bila lagi nak cuba, dia kata. Itu kehebatan Thomas Ham. Yang aku memang tabik dia. Sedangkan aku budak kampung yang tak tahu apa-apa, dia bagi aku peluang untuk main. Jadi bila aku main gitar, lagu pertama yang aku main kalau tak silap, Bunga Pada Masih. Jadi aku ni main gitar, aku tak baca note, aku cuma by heart saja. Jadi semua permainan aku semua on the spot. Aku masuk studio, aku main. Bila aku main, dia dengar daripada luar. Jadi aku sangkakan dia record. Jadi bila dah main dia stop. Bila dia stop, dia bagi tahu pada aku, "Tadi you mainnya, you ingat tak?" Memanglah aku tak ingat. Aku jalan selamba aja sekali lalu. Dia kata yang itu memang best, dia kata. Jadi dia suruh aku ulang balik apa yang aku main tadi. Memanglah aku tak boleh ulang. Aku boleh ulang lah, tapi tak serupa lah macam itu. Jadi aku main lah. Aku main terhasil lah. Itulah intro lagu Bunga Pada Pasir itu. Tapi kata Thomas Ham, ada yang aku main mula-mula lebih bagus daripada itu. Jadi tak apalah, Thomas Ham kata yang ini boleh guna pakai. Okeylah. Lepas tu masuk elektrik gitar. Kemudian aku ada main lagu Suratan Perpisahan. Lepas tu aku ada main lagu, aku tak ingat lah, ada dalam 4 lagu, 5 lagu macam tu. Dia bagi aku peluang untuk main. Jadi aku rasa seronok. Bekerja dengan Thomas Ham memang best lah. Tapi yang jadi masalah dia, ada tak tahu mana punya mangkuk hayun. Dia kata dia yang session main gitar dalam album Anak Lia. Wah, mungkin satu Malaysia dia canang. Dia kata dia yang main dalam album Anak Lia tu, dia session main gitar. Pergi jumpa Thomas Ham lah. Jumpa Thomas Ham, tanya dia, siapa yang main gitar. Jadi, aku pun tak nak cari pasal lah. Dalam album Anak Lia tak ada siapa main, kecuali 2 saja gitaris. Thomas Ham dengan aku.
Kemudian dalam tak lama lepas tu, setahun lebih itu, Sofia masuk album yang ketiga, Merdeka Pentas. Jadi aku, Amir, Naha, Manrani sudah berbincang. Tapi kebanyakan idea datang daripada Man dengan Amir. Sebab dia memang daripada asalnya SYJ, dia orang bentuk SYJ itu macam mana, kemudian bila buat Sofia dia bentuk macam mana, macam tu. Jadi Amir dengan Marani memang duduk di depan. Bila dia berbincang, bila kami berbincang, dia akan bagi idea begini. Konsep pakaian. Sebelum album tu dirakamkan, Boneka Pentas, kami sudah berbincang. Sebab dulu kami, Sofia, duduk satu rumah. Jadi bila malam kami berbincang, siang malam berbincang macam mana nak buat untuk album yang ketiga ni. Jadi Amir kata, konsep dia kita pakai style smart, tapi ada senjata api. Itulah jadi dia macam mafia lah kononnya, macam tu lah. Konsep memang ada, Sofia memang lebih minat kepada Molly Crew. Okey. Jadi bila kita dah select lagu, dah siap select lagu semua, ada, bukan Wanada punya bos ya. Dia ni bukan Wanada punya bos. Dia ni kira orang kuat Wanada jugalah. Aku tak tahu apa yang dia fikir. Sebab masa tu aku pun baru lagi. Dia ada rancang sesuatu, aku tak tahu apa benda dia rancang. Bajet, bos keluar bajet, bagi pada dia. Dia arrange siapa penerbit, siapa musician, semua dia arrange. Ini, orang ni. Aku tak mau sebut nama. Dia arrange, dia ni yang arrange. Bos bagi duit pada dia, dia arrange semua. Dia nak save bajet, dia panggil ikut suka dia je. Siapa penerbit, siapa yang main session dalam tu, dia yang arrange. Tanpa berbincang dengan grup Sofia apa semua. Aku tahu-tahu, aku pergi studio, tengok musician dah standby. Producer dah ada. Aku masa tu tak tahu. Baru lagi. Kalau aku tahu, aku awal-awal bangkang. Aku cakap terang-terang ni, aku mesti bangkang. Sofia dah cipta nama dengan anak Lia. Dah duduk di puncak. Dengan muzik. Muziknya dia tak heavy muzik dia. Muzik Sofia yang album anak Lia, tajuknya memang nampak macam ganas. Tapi cuba dengar muzik dia keseluruhan. Susunan muzik dengan sound dia. Dia lebih kepada glamour. Sound memang sedap lah. Arrangement pun sedap. Tapi dia punya muzik lebih kepada glamour. Bila nak rakam album Boneka Pentas, perlu ke ambil penerbit album yang tak ada ranking, yang tak ada namanya? Jadi bermakna Sofia bunuh diri dia sendiri. Kemudian dia datang pula cucuk sana, cucuk sini, cucuk. Macam yang aku cakap dalam channel Manmei lah. Cucuk sana, cucuk sini, cucuk. Jadi bila keluar album tu, apa jadi dengan album Boneka Pentas? Aku sebagai anggota dalam album Boneka Pentas, jujur aku bagi tahu, album tu mati. Mati, tak boleh jual. Kenapa album tu tak boleh jual? Sedangkan album anak Lia, Sofia sudah duduk di atas. Sebab apa? Dengar sendirilah. Kalau orang luar, peminat lah mungkin, aku tak salahkan peminat. Ada peminat yang tahu menilai muzik tu macam mana, arrangement dia macam mana, vokal macam mana, tempo macam mana, semua okey. Ada peminat yang tak tahu. Dia hanya dengar bunyi, drum dia guduk-guduk, double pedal, ini hebat. Gitar guduk, hebat. Tapi dia tak tahu dengan dia punya tempo out, dengan vokal sumbang, dengan arrangement hancur. Bila aku tubuh kumpulan JET, kenapa JET aku main sendiri dalam album tu 10 lagu? Kenapa aku panggil OP penerbit? Sebab aku nak kongsi dengan orang-orang lain yang ada pengalaman macam OP. Siapa tak kenal OP Bloodshed? Semua orang kenal OP Bloodshed. OP pun main kedai juga. Dengan dia punya touching dia bersih,
clean. Aku suka dengan Opi. Jadi aku panggil Opi bantu aku. Opi tak usik langsung part gitar. Opi cuma jaga saja. Mainlah sendiri kata dia. Orang main sendiri. Dia cuma jaga saja. Dia guide benda tu. Itu saja. Itu aku suka bekerja dengan Opi. Kemudian aku JET habis, aku buat Leon pun macam itu. Aku panggil Opi. Kenapa aku panggil Opi? Sebab aku suka dengan Opi. Opi dia biasa session album-album artis popular, fotograf. Dia pun, kalau tak silap aku, dia pun duduk bawah Air Nasir dulu. Sebab itu, penting benda ni penting. Penerbit tu penting sebenarnya. Musician yang main session pun penting. Kalau tak percaya, tanyalah session-session yang ada dalam industri muzik Malaysia. Penting benda ni. Jadi masa album GET, album Leon, aku sendiri pun ada session dalam album-album artis-artis top grup-grup dalam Malaysia ni. Ada. Aku terbit album dia orang, aku pun ada session. Tapi aku tak mau sebut benda tu. Aku sudah dibayar oleh syarikat untuk session. Jadi aku tak perlu nak sebut, oh aku main album artis ini. Aku main album artis ini. Nak buat apa benda tu? Untuk apa? Aku ada. Kalau tak percaya, buka. Cari band-band rock, dalam tu ada. Siapa penerbit album dia orang? Ada nama aku ada di situ. Carilah. Aku tak nak sebut band mana. Tapi lebih 10 band. Aku ada main session dalam album tu. Dulu masa aku ada projek banyak dulu. Aku masa duk sibuk produce album itu, produce album ini. Line up aku yang biasa ikut aku di belakang. Untuk part drum, Arwah Yazid Sus dan Ujang Aziz. Ini dua drama yang memang aku panggil. Bila aku ada projek, aku akan panggil dua drama ni. Kenapa aku perlu panggil dua? Kenapa aku tak bagi pada Arwah Yazid saja 10 lagu? Atau aku bagi pada Ujang Aziz saja 10 lagu? Sebab aku nak kita kawan-kawan kongsi. Kongsi rezeki, kongsi idea. Itu tujuan aku yang sebenar. Jadi bila masuk part bass, aku akan panggil Arwah Out dan Bud GET. Kongsi juga 5 lagu. Bila tiba part gitar, aku akan main. Aku akan panggil Ija Madison. Aku akan panggil Arwah Samad Ivander. Dan aku akan panggil gitaris EYE, Amir. Kalau tak silap aku, Amir. Dah lama sangat. Sorry man, kalau aku tersilap cakap. Kalau tak silap aku, Amir EYE, gitaris. Ini 4. Aku berkongsi benda ni. Tapi aku tak pernah cerita dengan orang. Aku session album itu, aku session album ini. Lepas tu nak merendah-rendahkan orang pergi cerita. Buat apa benda-benda macam tu? Tadi aku dah bercerita pasal diri aku yang dulu lah main muzik apa semua. Jadi sekarang aku sambung bab diri aku yang sekarang. Sekarang ni aku dah masuk dalam bidang perubatan. Jadi bukan sekadar perubatan. Aku mendalami perkara-perkara gaib. Walaupun tak semua aku tahu, tapi aku dah tempuh macam-macam. Aku pernah jumpa itu, pernah tengok. Bukan tengok manusia yang dirasuk oleh jin, bukan. Aku tengok jin depan-depan pun aku pernah tengok. Aku berjabat tangan dengan jin pun pernah. Itu antara pengalaman-pengalaman yang aku anggap pengalaman yang paling besar kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada aku. Sebab aku pernah bertembung dengan, nak kata raja jin aku tak pasti, tapi dia memang ketua. Pasal masa dia datang jumpa aku tu, dia dengan golongan dia angkat dia pakai tandu. Itu masa dia datang jumpa aku. Peristiwa ini berlaku siang hari. Masa tu dalam rumah aku ada beberapa orang pesakit lah daripada luar datang rumah aku. Kebetulan masa tu ada pesakit di rumah aku. Jadi ada saksi perkara ni. Bukan aku cerita, tak ada. Ada saksi. Pesakit aku sendiri pun pelik. Macam mana makhluk itu boleh ada dekat depan rumah aku. Sedangkan aku ingatkan
Aku seorang je nampak. Rupanya pesakit-pesakit aku, keluarga aku pun nampak. Dia datang jumpa aku. Aku ingat apa tujuan pun aku tak tahu pada awalnya. Lepas tu baru aku tahu apa tujuan dia datang jumpa aku. Aku berjabat tangan dengan jin ni. Berjabat tangan. Tapi dia punya jabat tangan tu ada makna lah. Bukan berjabat tangan kononnya salam berbaik-baik, tak ada. Bila tangan aku sampai daripada tangan dia, aku ada terasa sesuatu masuk dalam tangan aku. Tapak tangan dia rasa macam duri-durian tu. Tapi aku buat macam selamba lah, walaupun aku rasa ada sesuatu yang tak kena. Ada sesuatu masuk dalam tangan aku. Sakit bukan mainnya, dia terus menuju ke rusuk. Tapi aku buat macam biasa, walaupun aku sakit, aku menahan sakit. Jadi aku tanya dia begitu, begini, begitu, kenapa dia datang, apa semua. Oh, dia cerita begini. Last sekali dia bagi amaran pada aku. Tapi dia tak masuk rumah lah, dia duduk di luar pagar. Tapi disaksikan oleh pesakit. Pasal ada 2-3 orang pesakit yang keluar. Duduk sebelah aku. Berdiri sebelah aku lah, bukan duduk. Berdiri sebelah aku. Diorang dengar apa yang aku tengah berbual dengan jin ni. Jin ni pula rupa dia bukan rupa buruk lah, rupa manusia. Tapi aku tahu dia jin. Jadi akhir perbualan aku dengan jin tu, dia ada sebut pada aku satu perkataan. Satu baris, bukan satu perkataan, satu baris. Kalau kamu tak ada ilmu itu, dah lama kamu mati. Tu dia hantar satu baris ayat pada aku. Aku ulang balik ya. Kalau kamu tak ada ilmu itu, dah lama kamu mati. Jadi yang tahu ilmu itu tu aku je lah yang tahu. Aku faham lah apa maksud dia sebut tu, ilmu itu tu. Jadi bila aku sebut ilmu ini ke, aku tunjuk pada dia, gaya kan ilmu tu. Ilmu ini ke, dia semua berundur kan, semua berundur. Jadi itu pengalaman-pengalaman aku yang aku pernah lalui apa semua. Lepas tu pula, aku nak terangkan sikit bab perubatan ni. Ramai pesakit yang datang jumpa aku. Lepas tu adalah yang call, semua tanya aku macam-macam keadaan makhluk-makhluk gaib ni. Bila dah berubat, ada dia mengadu, dah berubat dengan pengamal perubatan lain. Kata ada saka lah, ambil buang saka lah. Ada cuma cara ataupun kaedah dia tu, itu hak dia lah. Dia nak hanyut sungai ke, pakai upih pinang ke apa benda apa, itu dia punya cara lah, kaedah dia. Aku tak mau komen apa-apa benda tu. Tapi dia kata buang saka. Okey. Aku boleh terima itu sebab aku pengamal perubatan. Mungkin ilmu dia setakat itu saja. Jadi dia gunakan perkataan buang saka. Tapi bagi pihak orang awam ataupun pesakit-pesakit, dia tak faham benda tu. Macam aku, ahli perubatan, aku tahu apa maksud dia buang saka. Okey, aku perjelaskan ya. Umpama ini contoh, aku isap rokok. Umpama contoh, aku isap rokok. Kemudian rokok tu dah habis, tinggal puntung. Betul tak? Tinggal puntung rokok tu. Jadi aku ambil puntung rokok, aku buang. Ada lagi tak puntung rokok tu? Di mana aku buang, dia ada situ. Betul tak? Masih nampak tak? Masih ada puntung rokok tu. Ibarat dia begitulah. Sepatutnya, aku ambil puntung rokok tu, aku korek lubang dalam tanah, atau buat sesuatu, supaya aku tak nampak lagi puntung rokok tu. Tak ada siapa boleh nampak. Tanam dalam tanah lah. Jadi bermakna, dah tak nampak lagi puntung rokok tu. Itu perumpamaannya. Ada pengamal perubatan lain, dia mampu bunuh golongan jin syaitan ni. Ada. Aku, banyak juga orang tanya aku, bang, abang boleh buang saka bang? Kali aku bagi tahu, aku tak buang, aku hanya bunuh. Jadi bila diorang dengar perkataan bunuh tu, dia mungkin rasa pelik. Boleh ke bunuh jin? Boleh ke bunuh syaitan? Siapa cakap tak boleh? Siapa yang cakap tak boleh? Ilmu Allah maha luas, di luar logik akal kita.
Tapi aku bukan reka-reka, aku baca Quran kemudian aku reka-reka. Tak ada, minta maaf. Aku bukan jenis macam itu. Aku bukan reka-reka benda tu, reka-reka. Tak ada. Ada ilmu yang aku tuntut sehingga sampai ke tahap itu. Ada juga orang lain yang boleh bunuh, aku tahu. Tapi jangan cakap, bila dah berubat masih ada lagi. Itu mungkin disebabkan tadi yang macam kes tadi lah, kes buang, kemudian dia ada lagi sebab dia buang. Bila buang, dia datang balik. Bila bunuh, selamat jalan lah. Itu maksud dia. Lagi satu, kata kalau dah bunuh, buang pun sudah. Bunuh pun sudah. Tapi pesakit masih lagi sakit dan diganggu. Okey, aku berjelaskan. Kenapa jadi macam itu? Dia ada dua sebab. Sebab kalau kita balik kepada hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Nabi Muhammad, ada cerita-cerita kisah Nabi. Nabi Muhammad sendiri pun pernah disihir. Dia pernah kena sihir. Dia pernah sakit. Lepas tu Nabi sendiri pun pernah ruqyah. Pesakit yang sakit perut. Dia baca Fatihah sekali saja. Dia gosok dekat perut pesakit. Tapi pesakit masih sakit. Nabi baca lagi. Gosok lagi. Dia kata masih sakit. Nabi baca lagi. Gosok lagi. Dia kata masih sakit. Akhirnya apa jawapan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW berkata, penyakit itu datang daripada diri kamu sendiri. Jadi, kita kena faham cerita-cerita ni semua. Dia bukan cerita suka-suka dia macam cerita dongeng, bukan. Itu pengajaran buat kita. Itu satu, kita ambil lah perkara itu jadi pengajaran. Yang lagi satu, kita kena belajar kenal diri kita. Sebelah kanan ni, ada ni. Sebelah kiri ni, ada. Siapa sebelah kanan, siapa sebelah kiri. Semua manusia ada. Jangan kata aku ada pengampil. Aku tak ada pendamping. Pendamping yang aku ambil daripada luar. Contohnya ada jin belakang aku, ada dua. Ada wali Allah. Tak ada. Itu semua mengarut. Allah cipta aku memang ada pendamping kiri kanan. Bukan di sini. Bukan di sini. Ni, ada sini. Sebelah kanan ada satu, sebelah kiri ada satu. Aku tak boleh sebut yang sebelah kanan. Aku saja yang kenal dia. Yang sebelah kiri ni, aku sebut. Korin. Syaitan Korin. Siapa yang boleh kendalikan syaitan Korin ni? Aku nak tanya itu. Siapa yang boleh kendalikan dia? Nabi Muhammad seorang saja. Nabi Muhammad mengislamkan dia. Sebab itu dia tidak mengajak Nabi Muhammad kepada perkara-perkara mungkar. Sebab dia sudah Islam. Dia bertakwa kepada Allah. Itu. Yang kita ni, siapa boleh kendali dia? Jadi bab itu. Kita kena tahu bab itu. Tugas dia apa? Dia merosakkan kita. Menyesatkan kita. Dia menyesat dengan apa cara dia menyesatkan. Tak semesti dia menyesatkan kita, dia suruh kita baca Fatihah terbalik. Dia suruh kita mencuri. Dia ada berbagai-bagai cara. Itulah dia. Dia boleh buat kita sakit. Bila kita sakit, kita pergi berubat. Katakanlah kita berubat dengan satu ustaz. Kita sakit ni. Kita berubat dengan satu ustaz. Ustaz ni dengan penuh ikhlas. Menggunakan ruqyah. Dia ubat. Tapi tak boleh. Sebenarnya boleh dah. Dah boleh dah. Tapi bila balik rumah, ni. Syaitan Korin ni. Dia memfitnah ustaz tu. Dia buat diri kita jadi sakit. Kemudian kita akan fikir ustaz tu penipu. Sebenarnya dia. Jadi, kalau nak sampai ke tahap itu, apa yang aku cerita ni, kena belajar benda-benda tu semua. Itu. Cuma aku perjelaskan sikit-sikit lah supaya dapat faham. Itu maksud aku perjelaskan. Kena Islamkan dia ni. Yang sebelah sini memang Islam. Yang sebelah sini. Kena belajar macam mana cara nak Islamkan dia. Kena belajar, cari orang. Cari guru yang betul-betul. Bukan apa, ini untuk diri kita, dunia, akhirat. Bukan sekadar dunia kita happy, enjoy, duit banyak. Duit banyak pun kalau di sana esok kita duduk dicampak dalam neraka jahanam nak buat apa kan? Tak guna pun sebab semua orang akan mati satu hari. Hari ni korang semua tengok video aku. Aku live. Rakam. Besok lusa belum tentu lagi. Sebab diri kita ni milik Allah. Itu. Jadi sebelum kita jumpa dia, lebih baik kita buat persiapan diri masing-masing. Itu maksud aku.
Aku bukan nak ceramah agama, aku bukan ceramah agama. Tapi dalam perubatan aku, agama aku selitkan. Anak murid aku semua aku ajar, ini ilmu solat 50 waktu begini cara dia. Siap dengan bukti-bukti. Bukan buat gini, tak ada. Ada pembuktian yang aku tunjuk pada dia orang. Apa yang korang perlu buat, apa yang akan korang dapat. Begitu jugalah seterusnya. Kalau perubatan aku, memang aku akan ajar murid aku beragama sekali. Mengenal diri semua cukup. Itu dia. Sebab itu benda ini cukup kuat fitnah aku. Cukup kuat. Hari-hari yang aku lalui dalam bidang perubatan ini penuh dengan fitnah. Hanya Tuhan saja yang tahu. Aku menanggung beban yang paling besar atas bahu. Aku difitnah oleh manusia, aku difitnah oleh makhluk-makhluk itu. Tapi tak apa. Selagi Allah membantu aku, insya-Allah aku teruskan perjuangan sampai akhir hayat. Itulah dia. Aku harap semua dapat manfaat daripada apa yang aku cerita dalam bab muzik, dalam bab perubatan. Kemudian ada sikit aku nak selitlah. Ikuti aku di TikTok, Fancy Sofia. Kemudian boleh ikuti isteri aku di TikTok juga. Isteri aku pun ada di TikTok sebab dia pun perubatan kan. Wati Fancy di TikTok. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi.